Gugur di bangku si bunga sena, sena di lembah tinggalan bonda. Bacalah buku tak kira di mana agar bertambah ilmu di dada. Naik beca pergi meronda, beronda sendiri bersukaria. Banyak membaca, tajamkan minda, itulah ciri insan berjaya. Yang berusaha Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah sektor, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan semua penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Rohana binti Abdul Manaf, Guru Besar SK Putrajaya Presin 11-1 untuk program Bedah Buku. Buku yang telah dipilih oleh Cikgu Rohana iaitu buku yang telah ditulis oleh Profesor Datuk Seri Engineer Dr. Zaini bin Ujang yang bertajuk Membaca, Motivasi dan Kaedah. Jadi sama-sama kita dengar apakah kupasan dan ulasan yang akan disampaikan oleh Puan Guru Besar untuk buku yang sangat menarik ini. Kita persilakan. Terima kasih Ustazah Nur Mas Ayu yang merupakan Guru Media SK Putrajaya Presin 11-1, yang berusaha Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Ketua Penolong Pengarah Sektor, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, pengetua-pengetua dan juga guru besar Putrajaya, guru-guru serta para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dimaklumkan oleh guru media tadi, bahawa saya telah memilih buku yang bertajuk Membaca, Motivasi dan Kaedah yang ditulis oleh Profesor Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, yang mana beliau merupakan seorang jurutera bertauliah di Malaysia dan United Kingdom, yang mana memperolehi ijazah sarjana muda kejuruteraan Kimia Universiti Teknologi Malaysia. Jadi manakala sarjana kejuruteraan alam sekitar dan PhD serta DSc kehormat daripada Newcastle University, England. Jadi beliau juga merupakan fellow sebagai pelbagai pertubuhan di pelbagai pertubuhan profesional antarabangsa, dan juga merupakan profesor pelawat di Imperial College London dan beberapa tempat lagi. Jadi beliau juga merupakan seorang tokoh ma'al hijrah kebangsaan pada tahun 2019, dan profesor juga merupakan penerima pertama anugerah Merdeka bagi pencapaian akademik pada tahun 2009, dan beliau merupakan naib chancellor termuda di UTM iaitu pada tahun 2008 hingga 2013. Jadi beliau merupakan ketua setiausaha kementerian pada tahun 2013-2018, mengendalikan dalam bidang pengajian tinggi, tenaga, teknologi hijau dan air. Penulis, beliau telah merupakan penulis kepada 38 buah buku, termasuk 2 kumpulan puisi, dan menghasilkan 300 artikel akademik. Buku Membaca, Motivasi dan Kaedah terbitan ini yang saya pilih ini merupakan terbitan 2019 edisi ketiga, ya. Jadi buku ini mengandungi 10 bab. Ya, bab yang pertama menceritakan tentang makna membaca. Jadi makna membaca ini merupakan dia melibatkan deria dan juga minda. Deria mata yang digunakan untuk membaca sebelum ia menghantar isyarat ke otak bagi membolehkan makna perkataan yang ditafsir. Jadi gerakan mata kita yang telah mahir akan hanya berhenti pada satu frasa ataupun ayat. Individu yang cacat penglihatan ataupun buta akan menggunakan deria sentuhan tangan yang untuk mengenal huruf braille. Jadi sentuhan tersebut akan disalurkan ke otak untuk mentafsir apa yang dibaca lah,
Okey. Dan proses membaca ini melibatkan makna yang tersirat pada setiap huruf yang disusun. Ya, pada apa yang dibaca tersebutlah dari bahan tu. Jadi ringkasnya, membaca adalah satu proses untuk mengenal simbol bercetak huruf dengan mengutamakan deria dan mentafsir makna huruf tersebut menggunakan akal dalam sesuatu bahasa. Secara purata, masyarakat kita ni, masyarakat Malaysia ni kan, pada awal 90-an dulu, membaca kalau purata lah, dikira hanya satu muka surat bagi setahun. Sedih juga kan kalau kita tengok daripada fakta yang diberikan. Jadi kalau kita tengok daripada penggunaan wang yang disalurkan untuk membeli bahan bacaan juga amat rendah lah, terutama pada tahun itu yang mana puratanya hanya RM27 untuk sebulan, pada tahun 1993. Ini purata pada tahun 19, nilai semasa keuangan lah masa tu. Jadi masyarakat Malaysia ni masih mengalami masalah membaca lah sebenarnya. Okey, jadi sebab dia mengalami masalah membaca ini seperti tidak menghargai tabiat membaca, tidak menghargai kurang membaca, minat membaca, lepas tu kurang menghargai bahan-bahan bacaan sebenarnya. Okey, kurang membaca bahan bacaan bermutu, kurang bahan-bahan berisiko. Dia suka membaca bahan-bahan yang berisiko. Yang gitu, macam merosak, yang mana ia lebih boleh mempengaruhi mental, emosi dan jiwa. Jadi masyarakat Malaysia ni membaca lebih kepada untuk kepentingan kerjaya, kan? Kepentingan kerjaya dan juga dan untuk lulus peperiksaan bagi pelajar, kan. Jadi pihak kerajaan telah lama menyedarilah masalah ini dan telah menubuhkan satu majlis buku yang dikenali sebagai Majlis Buku Kebangsaan MKBK pada tahun 1968. Jadi termasuk tujuannya adalah untuk memajukan hak ehwal pembukuan, termasuklah mengembangkan perpustakaan serta memupuk minat dan juga tabiat membaca di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi pada 27 November 1985, Jemaah Menteri telah meluluskan Dasar Buku Negara DBN. Jadi itu bab 1 yang mana dia menerangkan tentang maksud membaca, tentang keadaan masyarakat Malaysia pada waktu itu. Bagi bab 2 pula, Profesor Zaini Ujang ini menyentuh tentang motivasi membaca. Jadi motivasi membaca ini mestilah sebagai seorang orang yang berjaya, selalunya kalau kita lihatlah, orang ini mesti sanggup mengakui kesalahan dia, kelemahan yang dia ya, dan kemudian bila dah akui kelemahan dia, dia memperbetulkan apa yang kelemahan yang dia ada. Okey, itu bagi orang yang berjaya. Okey, kita lihatlah sebenarnya betul juga kata profesor ni, ya, sebenarnya. Jadi keseluruhan sikap manusia ini terhasil daripada tabiat hidupnya, tabiat terbentuk daripada pertindihan ilmu, ya, kemahiran, kehendak, kudrat dan juga keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, of course lah, kan, sebagai orang Islam macam itulah. Okey, motivasi. Jadi motivasi ini, ya, bermakna bertindak berdasarkan sesuatu insentif. Dia akan terangsang bila ada sesuatu yang dia boleh dapat. Okey, ataupun sumber ilmu sumber ilmu yang mana yang paling utama lah, sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quran lah. Betul ya. Jadi kaedah untuk mendapatkan ilmu itu menerusi pembacaan dan juga penulisan. Jadi golongan ilmuwan yang terdapat yang terdiri daripada membaca dan penulis mahir kecuali Nabi Muhammad SAW. Okey, sepanjang sejarah, ya, keagungan peradaban Islam, umat Islam dikaitkan dengan ketinggian ilmu serta kegigihan mereka membaca, mengkaji dan juga menulis. Jadi kita membaca ataupun anda juga membaca untuk mengetahui sesuatu ilmu, ya, untuk mengetahui sesuatu ilmu secara lebih mendalam dan juga terarah. Jadi kalangan ilmuwan Islam ni,
mewariskan ilmu menerusi penulisan dia. Penulisan dia dan kemudian dia ada meninggalkan buku, meninggalkan makalah kan. Jadi maklumat yang ada itu boleh digunakan untuk membentuk kekuatan dan juga kuasa, dan juga komuniti juga akan sangat berharga lah, dan menjadi penentu kedudukan sesuatu bangsa. Jadi jadi dianggapkan lebih 1,000 buku diterbitkan sehari. Kalau di Jepun tu satu hari 1,000. Tapi di Malaysia ni kita tak tahu. Saya pun tak dapat data lagi yang itu kan. Jadi sesungguhnya lah membaca merupakan jambatan ilmu yang membolehkan kita memperoleh berbagai maklumat, malah berguru dengan penulisnya. Bila membaca tu secara tak langsung kita juga berguru dengan penulisnya lah, sebab kita mendapatkan ilmu daripada buku tersebut. Jadi pelbagai maklumat malah membaca ini juga diibaratkan jambatan masa dan juga tempat untuk mendampingi dan juga memahami dan menghayati ilmu. Jadi sebenarnya membaca ini, kalau dalam buku ni lah yang saya baca ni kan, dia kata membaca ni menenangkan fikiran, menenangkan fikiran dan jiwa. Membaca ini juga memantapkan aspirasi dan juga cita-cita. Membaca juga menajamkan semangat, mengekalkan azam, menjadi pembimbing untuk menjejak kehidupan yang lebih sempurna, dan juga menjadi teman yang setia semasa kita sunyi. Kan? Betul tu. Macam saya sendiri suka baca novel. Itulah yang mengisi masa depan, masa kosong kita. Okay? Jadi membaca ni juga boleh dijadikan, dalam buku ni dia kata, profesor dia kata, menghibur ketika sunyi, meluaskan ufuk pemikiran dan juga menyuluh hidup. Membaca juga untuk memajukan diri, membaca memperluaskan ufuk wawasan. Membaca juga boleh memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam diri kita sendiri, peribadi kita. Membaca adalah juga merupakan prasyarat untuk kejayaan yang abadi. Jadi itu bab yang kedua. Kalau kita pergi kepada bab yang ketiga, dia lebih kepada mitos. Mitos tentang membaca. Dia ada juga menceritakan tentang mitos membaca. Jadi dia banyak mitos itu sebenarnya. Ada 6 mitos. 6 mitos. Mitos yang pertama, dia kata kebanyakan rakyat Malaysia ni kata membaca itu sukar. Membaca itu sukar. Dia berkait rapat dengan kaedah lah. Minat kita membaca, hidup di kalangan hidup pembaca, persekitaran dia. Kalau mitos yang kedua, dia kata membaca hanya untuk pelajar dan juga untuk masyarakat Kuala Putih. Atasan lah ni kan. Di negara maju, kalau di negara maju, membaca ini tak mengira bangsa dan kejaya. Tak mengira bangsa dan kejaya, yang mana ia bagi menghayati tabiat membaca ini. Membaca hanya khusus kepada untuk pelajar dan golongan Kuala Putih, hanya menghantui masyarakat mundur dan masyarakat yang tidak memahami erti serta kepentingan membaca. Itu yang profesor cakap lah. Mitos yang ketiga, tidak wujud keperluan untuk mempelajari kaedah untuk membaca dengan baik. Dia kata ia datangnya sendiri. Dia kata macam motivasi membaca ini datang dengan sendiri secara semula jadi, dia kata. Dan amalan membaca ni banyak buku, majalah dan juga akhbar. Dan mitos yang keempat, manakala mitos yang keempat, dia kata semua perkataan pada bahan bacaan perlu dibaca dengan perlahan dan penuh hati-hati supaya lebih mudah difahami. Bila orang beranggapan macam tu, dia rasa macam kurang minat lah, dia akan tiba minat. Itu pada pandangan saya pula. Dan mitos yang kelima, mitos mustahil. Dia kata mitos yang kelima ni mengatakan mustahil untuk kita boleh membaca 500 patah perkataan sehari. Mitos yang kelima tu dia kata mustahil seseorang itu boleh membaca 500 patah perkataan sehari.
Jadi kalau kita tengok sebenarnya boleh je, mampu. Jadi sebenarnya mitos-mitos ni lebih kepada nak menghalang Ya. orang dari membaca dan membunuh minat membaca itu sendiri. Semangat tu kan, Betul. motivasi tu. Ya. Jadi mitos yang keenam, yang terakhir sekali tu, ya, memadai kita membaca bahan membabitkan bidang pengurusan saja. Ini macam kerja, berkaitan kerja kita sajalah, kan. Itu yang jadi penghalang kepada minat kita tu. Okey, itu berkaitan dengan bab yang ketiga. Okey, banyak lagi ni Ustazah. Baru bab keempat, baru bab ketiga. 10 bab. Ada 10 bab. Baik. Untuk bab yang keempat, adalah berkaitan dengan memahami tabi'i pembacaan. Jadi ciri-ciri membaca dengan baik, jadi menetapkan objektif membaca, memilih jenis bacaan yang sesuai. Ya, dalam bab 4 ini dia menerangkan. Jadi ciri-ciri pembaca yang baik adalah banyak membaca, sentiasa memperluaskan skop bacaannya, ya, dan memahami apa yang dibaca. So bila dia memahami, dia boleh teranglah, orang tanya pun dia boleh jawab, kan. Dan mampu mempelbagaikan kepantasan pembacaan berasaskan kepada kepelbagaian dia, kepelbagaian bahan yang dipilih dan juga objektif pembacaan, sebab dia nak baca. Okey, bahan dan pembaca ini bersikap kreatif dan juga berani, ya, berani mengemukakan pandangan ataupun sikap dia sendiri. Biasanya orang membaca macam itulah, ya. Dia banyak ilmu. Okay, betul, satu saya sokong sangatlah yang fakta yang dikeluarkan oleh profesor ni. Jadi seterusnya kita tengok kepada objektif membaca itulah. Ya, objektif membaca ni tidak sama dengan matlamat sebenarnya. Kadang-kadang kita keliru objektif dengan matlamat. Jadi objektif melibatkan perancangan ataupun tindakan untuk tempoh jangka masa pendek. Ya, manakala matlamat dia jangka masa yang panjang. Itu beza dia. Jangka masa pendek dengan jangka masa panjang. Jadi objektif membaca adalah apa yang kita nak capai selepas kita selesai membaca satu-satu bahan tu. Okey, ada 8 perkara lah yang perlu ditekankan apabila bagi pembacaan kita. Yang pertamanya, dia perlu mendapatkan makna, ilmu dan juga maklumat. Yang kedua, mengetahui idea-idea utama, ya, idea-idea utama, dan mengulang kaji, mendapatkan maklumat khusus ataupun menjawab sesuatu masalah, mengkritik ataupun boleh menilai, ya, berhibur, memenuhi masa lapang dan juga mencari makna dan hakikat, ya. Jenis-jenis bahan yang terdapat dalam bacaan ni ada 13 sebenarnya. Banyak tu, Dikata ada 13, ya. Antaranya seperti kitab pegangan hidup, buku teks, buku bukan fiksyen, buku fiksyen, novel, ya, novel buku fiksyen lah, ya, tergolong dalam tulisan fiksyen, buku panduan, buku surat khabar, majalah, manual, jurnal, bahan bacaan, kertas cadangan, kertas kerja ataupun projek, ensiklopedia dan juga bahan-bahan rujukan, email, surat pun sebenarnya, surat dan juga memo. Itu dia masuk. Maknanya kalau saya ni kalau meminitkan surat banyaklah juga membaca. Okay. Kalau nak dikira semua sekali, semua betul. sekali itu ciri-ciri ciri-ciri bahan bacaan tu. Okey. Tempat membaca ni biasanya ditentukan mengikut kesesuaian lah. Biasanya kalau dekat office, apa yang sesuai sebagai bahan bacaan kita, dan dia tidaklah orang kata spesifik sangat. Okay? Seperti ada juga setengah orang menyediakan bilik khas di rumah, perpustakaan mini, kan, dalam kenderaan, kan, dan juga semasa menunggu juga. Betul, masa menunggu kita boleh membaca, kan, mengisi masa lapang lah tu, kan. Okay, saya amat setujulah dengan apa yang diperkatakan oleh profesor ni. Jadi bab yang kelima pula berkaitan, ni simple sikit je, tentang masa membaca. Jadi ada kadang-kadang ada yang dalam ni dia kata jadual lah, jadual. Dia mengikut masa individu, ya, individu sama ada waktu bekerja, untuk belajar dan juga pemilihan masa membaca ini sesuai mengikut bahan yang dibaca. Dia kena selari, dia kata. Okey, pemilihan dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bab 6, rintangan yang dihadapi, rintangan membaca.
dalam ada 3 rintangan lah, ya, 3 rintangan yang dihadapi, iaitu dalam diri, tabiat dan juga kemahiran membaca itu sendiri. Ini bagi individu. Jadi dalam diri individu ni menentukan tanggapan, masalah dan juga rintangan yang tersendiri. Okay. Rintangan diri terdiri daripada biasanya kelemahan dia lah, kelemahan, kelemahan pribadi, kelemahan pihak lain, tabiat yang terdiri daripada ketiadaan motivasi, tak ada motivasi, dia rasa penat, kepenatan, membosankan dan juga perasaan malas. Malas ni lah, M ni betul lah. Semua orang ada M, cuma besar kecil je lah, tinggi dan telah berusia. Faktor usia juga. Tapi ada juga kan orang yang berusia ni saya tengok banyak membaca. Dia kadang-kadang faktor usia tu memberikan masa yang lebih untuk membaca, sebab orang kata tidak dikekang oleh tuntutan kerja kan, seperti yang orang bekerja. Contohnya macam kita punya mantan pengarah kita, Tuan Haji Jamaluddin, dia suka membaca. Dekat rumah dia memang banyak buku kan. Walaupun dia dah pencen, tapi dia banyak membaca, dia suka membaca. Okey, jadi di situ dalam buku ini juga menerangkan tentang rintangan kemahiran membaca, melibatkan kefahaman pembacaan yang lambat, pembahagian masa yang tidak betul, kekangan pembenaran kata dan juga ketiadaan penumpuan dan juga kesukaran untuk mengingat sebenarnya bagi rintangan waktu membaca ni, apa yang tertulis dalam buku ni lah. Jadi kita tengok juga kepada unit ataupun bab yang keempat, itu kaedah membaca. Ya, kaedah pembacaan ni yang pertamanya dia adalah pra pembacaan, yang mana ia memudahkan pemahaman dan memberi gambaran, iaitu untuk membuat keputusan sama ada kepada pembaca itu untuk terus membaca ataupun sebaliknya, pra pembacaan itu. Okey, seterusnya kaedah yang kedua adalah berkaitan, namanya adalah luncuran. Luncuran ini kemahiran membaca terpantas. Kemahiran membaca terpantas bagi mengumpul sebanyak mungkin maklumat secara spesifik daripada satu halaman bercetak. Secara umumnya pembacaan lebih kurang macam orang kata selalu sebut kan, overview, macam itulah, overview, review, in view dan juga review. Kemudian kaedah yang ketiga adalah imbasan. Imbasan ni ada 3 tahap. Okey, imbasan ni ada 3 tahap. Yang pertamanya, cari maklumat yang mudah ditemui. Yang kedua, cari jawapan yang memerlukan huraian panjang. Dan yang ketiga, mencari jawapan yang memerlukan huraian yang kritis. Dia ada 3 kaedah tu situ, imbasan ni. Kemudian yang keempat, kaedah keempat, pembacaan teliti. Pembacaan secara teliti, yang mana ia menggarap seluruh idea, teks, ungkapan, ayat dan juga makna sesebuah bahan bacaan kita tu. Okay, yang kelima, pembacaan kritis, di mana ia bertujuan untuk menilai ataupun menganalisis sesuatu tulisan menggunakan kaedah pemikiran kritis. Dan yang keenam, pembacaan, kaedah pembacaan secara kreatif. Kritis ada, kreatif pun ada. Kemampuan pembaca untuk meninjau aspek serta perkara yang tidak tertera pada halaman yang dibaca, dan ini membabitkan kita punya proses mental dan intelektual. Okey, itu selesai dah bab 7. Sekarang kita pergi kepada bab 8, itu membaca pantas. Jadi membaca pantas ni adalah memahami perkara berkaitan dengan tabiat dan kaedah yang membolehkan kita mahir membaca secara pantas berasaskan kaedah penentuan kadar pembacaan, yang mana manfaat membaca pantas, ciri-ciri membaca pantas dalam buku ni diterangkanlah, manfaat membaca pantas, ciri-ciri pembaca pantas, kaedah garisan pantas. Punya ada kaedah garisan kaedah
kaedah garisan dan kad. Maafkan saya, garisan dan kad. Okey, kaedah pensel 2 barisan dan juga kaedah jalur. Okey, seterusnya bab 9. Saya cepat sikit daya Ustazah. Kita pun dah kesuntukan masa. Ya, betul. Yang ke-9 berkenaan dengan kaedah membaca, di mana kaedah membaca ini mengetahui kaedah untuk menghayati tabiat membaca berasaskan fakta seperti membentuk kumpulan pembaca, membeli buku dan juga ataupun bahan bacaan, kemudian pembacaan imbasan, perpustakaan keluarga, dan juga diterangkan kat situ bagaimana kita nak mendidik anak membaca, cara kaedah-kaedahnya. Dan yang ke-10 iaitu bab yang terakhir sekali, tentang pengalaman lah. Pengalaman membaca buku, di mana dalam buku ini menerangkan tentang penggunaan serta kesesuaian pelbagai konsep seperti pemilihan bahan bacaan, objektif membaca, hasil membaca, kemudian bahan yang dibaca, kaedah membaca, impak kepada pembacaan yang apa bahan yang kita baca tu, dan juga ada juga dinyatakan di sini dalam buku ini 7 saranan untuk membaca. Jadi saya rasa kalaulah sebenarnya tak rugi bagi pentadbir ataupun sesiapa saja, guru ke pelajar ke, membaca buku ni. Sebab pandangan saya buku ni banyak menerangkan apa yang boleh memotivasikan kita supaya kita boleh membaca, banyak membaca. Boleh juga membantu kita bagaimana nak galakkan anak-anak kita sendiri, anak-anak murid kita sendiri, dan juga ahli keluarga kita untuk membaca, ada minat untuk membaca. Jadi itu saja Ustazah berkaitan dengan buku apa yang saya baca daripada Profesor Zaini Ujang. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rahana binti Abdul Manaf atas ulasan buku yang telah beliau pilih pada hari ini, iaitu Membaca, Motivasi dan Kaedah. Jadi kalau kita tengok dari segi tajuk dia telah menggambarkan keseluruhan buku ini. Jadi satu buku yang sangat menarik, kupasan yang sangat menarik dan sangat padat dan padu pada pendapat saya. Jadi marilah sama-sama kita cuba dapatkan buku Membaca, Motivasi dan Kaedah setelah kita dengar ulasan ringkas bedah buku yang telah dijalankan oleh Puan Guru Sah kita. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik nak meningkatkan kualiti bahkan kuantiti bacaan kita sendiri sebagai seorang guru, dan bagaimana kita nak membantu anak murid kita untuk mendapatkan pembacaan yang berkualiti di samping meningkatkan kuantiti bacaan itu. Jadi seiring dengan hasrat untuk mencapai bintang nilam, jadi mari sama-sama kita baca dan kita hadam apa yang ada dalam buku ini. Okey, untuk sekiannya jadi kita akhiri dengan program bedah buku kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.